Sekarang kita minta ya Dr. Tina untuk ke atas pentas. Dipersilakan Dr. Tina. Baik, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor. Alhamdulillah. Bismillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ceritakan apa sebenarnya itu naturopathy. Saya sebut bahasa tak betul Doktor? Betul. Naturopathy. Okey, orang biasa dengar homeopathy kan dekat Malaysia ni. Jadi apa tu? Saya berada dalam bidang naturopathy pun orang kata secara nak cakap kemalangan tak sedap. Kalau secara accident pun jadi. Secara accident kalau secara kemalangan. Ayat makna semua tak jadi. Jadi asalnya saya ke England untuk mengikuti kursus architecture. Tapi izin Allah saya sakit. Jadi saya terpaksa bercuti dan masa cuti itulah saya guna ilmu naturopathy ni atas dasar beberapa kawan saya mereka mengikuti kursus homeopathy yang ikut suami. Yang suami belajar dia nak buat apa, nak belajar apa kan. So dia orang ambil homeopathy. Tapi bila saya terbaca naturopathy is a way of life, saya teringat ad-din is a way of life. Mungkin ada di antara kita pernah dengar kan, ad-din, Islam is a way of life. Saya kata, Mak Saleh pun guna ayat tu. Kan, saya kata mesti ada sesuatu yang saya tak pernah tahu dan ada connection dengan Islam ataupun dengan fitrah. Kejadian kita yang Allah cipta. Itu yang buat saya belajar pertamanya. Dan keduanya memang saya teruk sakit. Saya bawa half paralyzed thyroid saya ni terkeluar ni, terjojol ni, nak dibedah. Penyakit darah tinggi macam mana memang saya ada lah. Dan saya pun pernah ada. Kalau boleh saya tahu. Dah berapa lama? Itu masa umur saya 20-an. Oh, lama dah lah. Ni saya pergi England, lepas beberapa bulan tu saya sakit. Okey. Jadi masa nak buat rawatan semualah, saya macam terbaca Queen Elizabeth dia sakit, dia tak ambil drugs. Dia makan ubat homeopathy. You all boleh Google cerita pasal dia. Cuma untuk maintain, prevent kesihatan dia memang makan makanan lah. Of course lah, istana kan mesti jaga makanan organik lah agaknya kita punya word kan. Memang makanan dia terjaga lah. Dan sampai sekarang dia hidup lagi kan, Queen kan. Jadi itu punca pertama saya berminat belajar naturopathy tu. Dan saya merawat diri saya sendiri sampai sekarang. Izin Allah makin meningkat usia, saya makin sihat. Terkejut juga, tapi bersyukurlah kan. Masih bersihat dan masih dapat membantulah pesakit-pesakit yang tak nak drugs, yang nak nature. Alhamdulillah bila jumpa produk Atomi ni memang lagi saya terpikat lah kan. Itu asalnya. Tuan Haji bawa kepada saya lah. Nak tanya sikit lah kan, mungkin kita boleh share some slides. Because hari tu masa saya jumpa doktor ada berceritakan tentang acidity, badan berasid kan. Sebab saya ada bertahu yang saya ni ada GERD kan, ada GERD dulu. Jadi selalu kata, bila saya jumpa doktor dia kata you ni punya badan banyak asid macam tu lah kan. Jadi adalah dia bagi some ubat, itu ubat lah kan. Tapi of course bila saya dah jumpa Atomi ni, saya ambil lah kita punya supplement and it helps kan. Jadi mungkin kita boleh tengok apakah macam mana tak badan kita ni berasid dan adakah ujian yang kita boleh lakukan nak tahu kita punya keasidan, level of acidity di badan kita. Mungkin doktor nak tunjuk slide ke ada tak? Boleh. Sila. Kita go through the slides ya. Okay. Okay doktor. Okay. Next slide. Okay, tu kalau tengok nama saya tu ada title N.D. ni di ujung, maknanya naturopathy doctor. Bukan MD MD tu medical doctor. Alhamdulillah beberapa orang anak saya dan menantu saya memang medical doctor lah. Jadi kadang-kadang saya bagi ceramah ada yang bertanya, doktor kenapa suruh anak-anak jadi medical doctor berlawan? Senang je jawab saya, bila doktor medical bercakap semua orang dengar kan. Kalau saya bercakap mungkin orang tak nak dengar.
Jadi saya ajar anak-anak saya untuk membantu pesakit-pesakit mereka ubah gaya hidup macam mana saya besarkan dia orang. Faham pasal asid, yang Ji tanya tadi, pasal akali kan. Jadi itulah saya dah berkhidmat saya punya kan. Saya apa perkataan dia? Saya dah mula buat rawatan di Pusat Kesihatan Natural Therapy Seksyen 6 ni sampailah ni dah 35 tahun lah. Ya, Alhamdulillah pesakit pun dah lebih 1,000,000 rasanya. Okey, cuma dah lost contact lah. Jadi saya nak berkongsi hari ni supaya siapa yang bersama kita hari ni dapat merasai rahsia sebenarnya nak kata perubatan atau rawatan atau penjagaan alami. Jadi nak bawa pada merasa, maknanya nak percaya just trust nature ni bukan senang. You kena faham baru you percaya. Jadi saya walaupun dalam saya sakit, tak rasa sihat, saya masih mengalami beberapa penyakit. Even orang kata kanser tu kan, anak kata jom anak yang doktor lah, jom pergi. So I just cakap tak apa, Allah uji saya sebab Allah nak bagi ilmu sesuatu macam mana nak merawat diri saya. Dan memang saya rawat secara naturopathy, Alhamdulillah. Semuanya tak ada. Jadi nak percaya tu. Dan you all pun mungkin kalau saya kata saya bersalin di Malaysia ni dekat rumah tau sebab saya nak pakai ubat-ubat natural saya. Saya bayar midwife, bersalin anak saya di rumah. Saya memang tak nak anak saya di vaccinate or whatever lah. Sorry lah. Bukan saya against medical doctor, anak saya berdoktor. Saya nak fahamkan je apa yang saya berkongsi hari ni memang fitrah, ikut fitrah kejadian kita. Hospital kita tak tolak, medical doktor kita tak tolak sebab ilmu dan alat-alat hospital waktu emergency they are the best. Tapi luar waktu kecemasan macam mana you nak maintain, you nak prevent and you nak treat yourself in the natural way, tu you kena faham lah. Okay, next slide. Jadi itulah jadi nak faham, nak trust nature tu supaya dia sebati dengan diri you tu, you kena faham diri you lah. You yourself tu sebab kita sebahagian daripada alam semula jadi kan. Okay, next. Okay, kita fahami fitrah manusia. Jadi fitrah manusia ni sebenarnya kita bukan hanya ada fizikal. Kita selalu risau fizikal, sakit perut, sakit kepala, sakit kulit kan. Tapi kita ada emosi kan. Kita ada mental, kita ada spiritual. Yang physical part ni, tenaga yang kita gunakan hanya 10%. Emosi, mental, spiritual ni 90%. Tapi sayangnya kita tak gunakan atau tak ambil full use of this 90% energy yang Allah bagi kat tubuh badan kita untuk kita sihat, untuk kita berjaya. Bukan sahaja di dunia, mudah-mudahan hingga ke syurga insya-Allah. Okay, next. Ni kena next cerita lah episod saya. Ni macam saya kata tadilah kita bukan fizikal di mana kita guna 5 deria yang Allah bagi. Kita boleh lihat, kita boleh rasa, kita boleh dengar, kita boleh hidu, kita boleh sentuh. Bukan itu sahaja. Ada kekuatan lain yang kita patut gunakan. For example, pesakit kanser saya. Kalau secara fizikal, bahasa iridologi sebab saya check ataupun diagnose penyakit melalui mata, kita panggil iridologi. Kita panggil dah 80% damage. Dah 80% dah. Tinggal 20% je lagi. Jadi apa yang patut saya bantu dia untuk saya sempat rawat fizikal dia tu, izin Allah lah dengan ilmu yang Allah bagi kan. Jadi kuasa 90% kita tu lah yang saya akan kuatkan dengan menggunakan 10% dengan 90% dia, 100%. Bukan guna 10% saja, bukan fizikal saja. Memang kita dalam atom ni kita ada hemohim, betul. Tapi ada perkara lain yang kita patut, energi lain supaya hemohim tu boleh really function in your body. Okay, next. Okay, jadi kalau kita tengok saya sebagai naturopath, matlamat kita bukan saya. Kalau you all dekat rumah pun praktis ni, maknanya you are a naturopath. Tak semestinya buka klinik. Kita panggil you are a naturopath. Maknanya dalam naturopathy, kita nak cuba bina kembali badan manusia tu, yang 4-4 tadi tu, supaya berada dalam keadaan harmoni,
dia tu empat-empat tu stabil, harmoni dengan apa di sekeliling. Okey, jadi menguatkan empat-empat faktor ni, kita panggil kita merangsang kuasa hayat. English kita panggil vital force lah, tapi saya translate in Malay kuasa hayat. Vital force ni yang sangat mustahak. Ya, kita switch on untuk semuanya menjadi dari segi kesihatan, dari segi kerjaya semua sekali. Tapi inilah dia mengawal empat-empat tadi. Okay, next. Jadi macam tadi kekuatan badan kita ni yang menangani masalah, tak kisahlah masalah apa timbul tadi dari dalam diri kita dan juga dari luar. Jadi empat-empat ni semua tadi yang kita dah sebut, dia memang berkait rapat dengan penjagaan makanan. Okey. Jadi makanan-makanan ni, jadi makanan ni kalau pesakit datang jumpa saya memang akan nasihatkan makanan apa kena makan, makanan apa kena elakkan untuk cepat ke arah sihat. Ya, suplemen kita ni sebenarnya makanan, cuma dia dalam concentrated form. Okey. Mungkin sebiji, katalah saya ada, minta maaf lah, saya ada kapsul pomegranate. Mungkin sebiji tu bersamaan dengan 10 biji buah delima di luar. Dia pati sebab kita nak tolong orang cepat untuk nutrition. Ya, begitu juga dengan pomegranate yang Atomy ada. Ya. Sebab separuh produk Atomy tu saya memang pun ada sendirilah. Jadi lepas ni saya rasa mana nak buat produk saya sendiri, saya order dekat Atomy je sebenarnya. Sebab bila saya dump duit untuk produk saya sendiri tu memang saya solo performer kan. Saya bukan ada marketer saya kan. Jadi saya pun dah berumur. Jadi banyak sekarang saya ambil produk-produk daripada Atomy lah untuk pesakit saya. Jadi kat ahli dia order sendirilah, senang. Cuma datang check je lah tahap kesihatan. Maaf mencelah doktor ya. Apa dia? Maaf mencelah. Okay, bila doktor bercerita tentang natural ni kan, maknanya bahan-bahan yang kita consume ni ialah from natural punya ni kan, daripada alam kan. Jadi kalau tengok Atomy supplements ni memang nature based kan, bermula daripada hemorrhine kan. In fact, vitamin C, all the fruits. Sekejap lagi kita mungkin nampak slide yang doktor akan cerita tentang acidity. Sama ada benda ni adalah acidity atau alkaline. Kan? Mungkin next slide Tata. Okey. Jadi persekitaran kita ni memanglah kita biasa dengar lah kan, kita dapat oksigen from daun-daun, pokok semua kan. Bangun pagi, pergi jogging kan to get extra oksigen, things like that lah kita biasa dengar. Jadi semua keliling kita manusia kan, haiwan, binatang, kadang kita in love dengan kita punya pet. Pet kita tu, kucing kita tu kadang sampai kita bawa tidur kan, macam partner kita dalam hidup pula kan. Tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan ni semua warna even warna. Okay. Mempunyai faktor sebab semua ni mempunyai tenaga. Sebagaimana diri kita ada tenaga dalaman, semua bahan persekitaran ni mempunyai tenaga yang memberi kesan kepada tenaga dalaman kita yang saya sebut tadi 90%. Warna je, umpamanya hari ni. Siapa tahu warna apa hari ni yang vibration dia kuat? Oren. Ya ke? Oren, okey. Saya bagi tips sikit. Hari ni hari Jumaat. Hijau. Betul. Ji betul. Ji teka je kan Ji? Teka dia. Sini saya pakai baju warna hijau. Okey? Baju hijau. Maknanya pakailah satu hijau untuk vibrate energi dalaman you. Jadi saya kalau pesakit datang dan warna hijau juga menguatkan bahagian dada, maknanya jantung, paru-paru, chest, breast kan. Saya suruh kalau dia ada kena cancer breast, saya suruh suami dia hadiahkan beg tangan hijau, pasang lansir hijau. Sebab semua ni memberi tenaga tambahan pada sebenarnya tenaga dalaman kita yang 90% tu. Sebab tu kita ada favourite colour ya. Jangan heran kenapa kita ada favourite colour. Sebab memang colour itu menguatkan tenaga dalaman kita yang dah mula lemah. Tu nanti kita belajar bahagian warna pula. Hari ni kita tak belajar warna. Jadi maksud saya semua. Jadi semua di keliling ni memainkan peranan manusia. Kalau saya duduk jeling, katalah Ji jiran saya, keluar rumah saya jeling je kat Ji. Ji boleh kan? Dia tengah sedar baju apa? Kak Tina ni duduk jeling-jeling, apa salah aku kan? Nampak tak kesan pada you? Satu hari you memikir. Balik husband dia tanya, bang kenapa Kak Tina duduk jeling kat I? Tak buat salah pun kat dia kan? That effect kan? Effect your emosi. Effect your mental. Semayang pun tak ada mood pun. Semayang pun tu fikir-fikir dah tak khusyuk lah. That's what we mean. Everything have effect.
on That's you. why doktor, saya suka Yeah. berada dalam circle atomy ni. Sebab dalam circle atomy ni memang positif circle. Itu bagusnya. Nanti kita belajar pasal how to be positive. InsyaAllah. Tapi ramai dapat terror tu kat sini pasal positif. Okay. So next. Jadi semua nampak kita dan di sekeliling kita semua ada kaitan sebab semua ada energi. Semua ada energi. Cuma tak nampak. Okay. Okay, pertama kita akan touch pasal punca penyakit that is acid. Macam mana acid ni, kita panggil acid lah ancam kesihatan, tapi semua berkait dengan yang saya bagi tahu tadi. Okay, next. Okay, ni pun kita benda yang buat kita jadi acidic ni kita jatuh sakit lah. Sebab you name it, any penyakit, kanser, kencing manis, darah tinggi, bila you acidic, you akan get worse and worse. Daripada you mula-mula, let's say, duk bersin. Bersin-bersin kita kena sesama kan. Tapi kita just makan apa? Ataupun kita biarkan je anak kita bersin. Padahal immune system dah low tu. Saya bersin je, saya terus cari vitamin C ke, Roselti saya yang ada vitamin C ke, apa-apa lah konten vitamin C. Pomegranate pun ada vitamin C kan. Jadi stop there. Tak bersin lagi dah lah. Tapi ada orang dia bersin lagi kan, lagi sejam bersin lagi. 2 hari lagi bersin lagi kan. Jadi lepas dah bersin-bersin, you tak treat well. Ada orang just dia makan, kita panggil bantu simptom kan, makan ubat sesama medical kan. Tapi tak treat the cause, that is your immune system tak dapat food dia untuk kuatkan dia menghalangkan daripada gangguan dari luar. Jadi kalau you tak treat well, come to a time nanti you ada sinus. Kan? Sinus tu kita panggil 50% rosak. Okay? You masih tak treat the cause, selalu bersin ke apa ni, kunci dia emotional stress. Tu dalam lagi lah nanti belajar. Jadi you tak treat the cause, the emotional stress you, macam saya akan berbual dengan pesakit, tolong masalah emosi dia semua kan. Later on you kena kanser hidung. That one kita panggil 80% damage. Kanser hidung pula. Okay, masa sesama, masa sinus relax lagi. Bila dah kanser hidung baru kelang kabut kan. Baru doktor, nak cakap sikit ya. Tadi doktor ada bercakap tentang vitamin C ya. Okay. Vitamin C. Jadi kalau tengok anatomy vitamin C ni kan, kita ada 5 types of ni kan bahan, dan dia juga ada terbahagi kepada yellow color dan juga red food kan. Bersama macam yellow tu mango, mungkin limau, kunyit kan. Yang red tu strawberry, pomegranate kan. Dia ada juga dia punya color different kind of colours kat situ, combination of this. Okay, nak tanya yang tentang colours tu kan, colours dalam kita tu vitamin C kan, ada yellow color dengan red color kan? Yellow is more of vitamin A. Okay, tapi kita to boost your immune system memang you perlu vitamin A, C, E, zinc, selenium, magnesium and beberapa minerals lain lah. Sebab tu vitamin A, C, E ni kita panggil vitamin antioxidant. Antioxidant is antioxidant right? Yang color merah, biru, whatever tu, hijau tu. Tapi group vitamin, vitamin A, C, E. Kita panggil antioxidant vitamins. So dia kuatkan immune system juga, dia antioksidan juga, melambatkan penuaan, bantu mencegah kanser, penyakit-penyakit yang ni lah, degeneratif kita panggil. Dan jadi jaga-jaga, jadi kena tahu kita asid atau kali. Senang je nak tahu you dah acidic ke tidak. You minum air, nak kencing je. Sekejap lagi minum air, nak kencing. Lama-lama malas aku minum air. Kerap je doktor, kerap nak kerap kencing, especially you minum air. Sebab you tak masukkan air yang bagus. Jadi nak kencing, malas aku minum air. So asid tak keluar, dia serang kat dalam. Dia serang organ-organ you. Senang cakap, asid orang simbah kat muka jadi apa? Hancur kan? So dekat dalam you tak nampak tau dia sedang menyerang organ-organ tisu dalam you. Kalau di dalam salur darah you boleh burst pecah. You boleh koma, boleh mati umpamanya. Okay? Tapi worse still, air you tolak tepi malah lah ni nak minum masih kencing-kencing. Lama-lama dia keluar ikut kulit, you akan ada beberapa masalah sakit kulit. Eczema ke apa kan. Jadi saya kalau penyakit kulit, eczema, memang pertama saya akan uruskan darah dia, darah yang berasid. Sebenarnya secara fitrah, okay, bila you sangat berasid, Allah ni maha pengasih, maha penyayang.
dia tolong keluar ikut bawah lah, takkan nak keluar ikut mulut kan. Betul tak? Tapi you tak faham, you tak masukkan sesuatu yang boleh membantu you. Okay? Jadi apa tu, lama-lama tak keluar tu masalah lah. Jadi kita kena betulkan cecair dalam badan tu. Jadi bila you bagi apa-apa produk, ingat cukup banyakkan air. Kalau badan macam G ni, at least 2 liter. Badan besar sikit kena 3 liter dalam masa 24 jam. Dapat air yang lagi power, lagi akali, lagi banyak minerals, lagi bagus. Jadi saya memang bagi air beginilah pada pesakit saya kan. Saya akan servis, cari mana power punya untuk sekejap je nak tolong pesakit saya supaya kalau dia ada eczema, 2-3 hari dah cantik dah kulit dia. Memang dia akan telefon berterima kasih. Contoh macam tu lah. Itu salah satu teknik kalau you nak promote apa-apa produk, pastikan air cukup. Bukan air yang asid, air yang mengakalikan you. Okay. Jadi tu cakap pasal asid tadi Okay, next. Okay, ni dah ada slide yang ni. Okay, makanan yang berasid you all boleh tengok. Protein haiwan dan hasil tensu, karbohidrat, lemak. Tu memang kita punya makanan best lah tu. Yang mengakalikan itu sayur-sayuran, buah-buahan dan air yang akali, yang bagus, yang pH tinggi. Okay, next. Agak-agak ada carta ini. Oh, okay. Dekat sini saya just tajuk ni kita akan mungkin berbual next episode. Jadi tu yang biasa dengar kan negatif, positif. Kenapa selalu dengar positif, jangan negatif? Sebab bila you negatif, you akan berasid. Jadi bila you berasid, saya pun tak boleh tolong. Kan? You yourself make your emosi negatif, mental negatif. Sebab tu kalau pesakit negatif, saya kata tak payah beli ubat. Tapi kalau you willing to be positive, saya ajar you, insyaAllah kat sinilah dia akali sementara dia kena cancer kan. Jadi physically 80% damage kita panggil. Okay, hospital pun kata tinggal 3 bulan. Tapi dengan dia positif dan kita ajarlah cara-cara dia kan. InsyaAllah menggunakan minda separuh sedar. Okay, jadi dia, yes, sorry. Ni ada pertanyaan daripada Tun Nurul Huda. Okay, Dr. Tina, klorofil. Klorofil bagus untuk nyahkan badan yang berasid tak? Yes, saya sendiri pernah buat produk klorofil saya. Tetapi apabila, dia bagus. No comment. Dia very good. Tapi saya suka menggalakkan pesakit saya minum 2 atau 3 liter ni, nak tidur malam pun minum. Kan? Terjaga malam, saya lah kalau jaga malam saya komo-komo air yang saya ada tu, telan. Bangun pagi, komo-komo telan balik air liubasi kita sebab dia akali. Tapi bila orang dah gosok gigi, dia tak nak minum air klorofil tu sebab warna hijau. Jadi pesakit saya selalu cakap, doktor lepas gosok gigi saya tak minum ya. Whereas saya nak suruh dia sentiasa minum within 24 hours. Tu yang saya bagi dia pilihan lah. Air klorofil ke ataupun air yang saya yang colourless. Dia macam air kosong. Adalah air saya yang pH tinggi. Air akali saya lah. Okay, contohnya. Air tapi ada beza juga. Ada pesakit kata, doktor saya minum air 3 liter. Air apa? Air masak. Air masak pH 6. Acidic. Selamat untuk diminum tapi tak cukup power untuk rawat you. Nanti sampai ada carta ini, pH nanti kita nampak masuk saya. Yang saya kata pasal 6 ke apa nanti ya. Okay, next. Bila kita tengok pada kita punya minda, bila kita ada minda negatif, kan, itu yang sangat stres, itu yang penyakit akan datang bergerang. Kan, doktor? Yes, you become acidic. Yes, you become acidic. So kalau kita dapat positif, kita lebih senang akali. Okay, this one pH tester ni, ni saya ada satu lab di US. Rezeki saya dapat ni dan di sini sebenarnya saya order untuk pesakit kanser saya. Okay, sebab kalau saya punya ni, nampak ke saya punya mouse ni? Dia orang nampak tak? Kalau saya tunjuk mouse saya dekat je. Kalau nampak Okay, tak apa saya sebut je. Saya sebut je. Okay, untuk sihat ada tulis kat atas kan, pH kita should be 7.4 untuk kesihatan. Okay, kalau 5.5, jadi kertas apa dipanggil? Kertas pH ni, kertas pH litmus, yes betul. Kertas litmus ni kita biasa kan, kalau kita science class ada dulu kat makmal kan. Tapi they want to test water, so the acid will be red, the alkali will be blue. Tapi untuk ini warna dia kuning dan hijau. Dan as a naturopath, saya bukan medical doctor. Jadi benda pertama yang you kena tahu dekat badan pesakit you tadi, cecair dalam badan kita ni
yang ada 70 to 90% acid or alkali. So kita ni air sebenarnya tau dalam badan kita. Okay. Jadi apa tu saya nak test air kencing saya tak boleh, pesakit. Saya nak test apa tu darah tak boleh, I'm not a medical doctor. Jadi saya test air liur. Jadi ni kita panggil pH paper, litmus paper untuk air liur. Kalau siapa nak, saya memang jual kat pesakit RM20, koyak kecil-kecil. Boleh test lebih 100 kali lah untuk tahu you acid atau alkali. Jadi for example pesakit kanser is 5.5 yang kuning tu kan. Jadi lepas 2-3 hari dia makan ubat kita dia tengok 6. Lepas 2-3 hari 6.6 kan. Nanti 6.8. Jadi dia makin positif. Tak payah pergi hospital kan. Dia tahu dia makin alkali sebab sel kanser tak merebak kalau you alkali tapi merebak kalau you acidic. You melalui proses acidosis kita panggil. Okay, doktor nak tanya sikit. Doktor ada ke testimoni di mana doktor punya atau doktor sendiri lepas pengambilan atomy supplement kita punya pH tu makin baik? Ada je. Saya ada seorang tu. Ini rahsia saya lah ni. Masa Haji Azali sponsor saya masa atomy, saya relax lagi. Relax tapi dia kata hormon bagus. Saya baca lah pasal hormon sikit kan. Pak Hanggi kena kanser. So saya letaklah beberapa pesakit kanser saya jadi member. Saya relax lagi ni. Tak beli tapi saya tak all out kan. Tiba-tiba saya nampak satu kaki saya ni, wah bukan main dia mengembang. Saya kata, Ji, wah bukan main lagi buat atomy. Dah doktor tak tahu ke kanser mata saya makin cantik. Lepas tu baru saya check semua barang atomy, skincare. Sebab saya kalau orang kanser datang jumpa saya, memang saya kata tolong beli shampoo, sabun, ubat gigi yang no chemical. Tapi diorang cari sendiri lah sebelum atomy ada kan. Diorang cari lah kat pasaran luar sana. Sebab saya tak buat produk tu, tak ada modal kan nak buat benda-benda eksternal ni kan. Kita buat yang ni pun dah mengah juga kan. Jadi bila atomy ada, saya jadikan diorang member lah. Saya order sendiri kan. Jadi bila Haji ni kata kanser mata bacaan dia makin baik, barulah saya meneliti lebih dalam segala produk dan segala. Baru masa tu saya rasa masa tu saya cepat tu naik SM. Lepas tu saya sibuk benda lain, saya slow sikit nak naik DM sebab no time pula nak positifkan ahli-ahli ni nak bercerita kan. Jadi tak kuasa lah aku banyak benda lain saya nak buat. Jadi itulah, jadi menurun lah masa tu. Tapi harap-harap lepas ni semua akan berjalan lancar dengan bantuan Zata dan Ji dengan kita punya Zoom ni. InsyaAllah. In fact doktor sekarang ni memang macam doktor saya tadi lah, tak payah buat produk sendiri. Kita dah ada sedia readily available produk yang bagus, yang excellent, absolute quality, absolute price. Tapi itulah members semua nampak tak kelebihan produk atomy ni. Memang dia dari tumbuh-tumbuhan satu, tetapi akar tumbuh-tumbuhan ni dia bila ambil all the minerals from the soil, semua ikut, even heavy metals dia. Tapi atomy ada teknologi mengeluarkan heavy metals, that's why produk dia works. Exactly. The technology that matters. Macam saya pigmentation, ni tak nampak lah, Haji tak pernah tengok pigmentation penuh ni. Anak-anak saya yang doktor 2 orang tu macam-macam lah, dia orang ada duit kan, beli yang mahal tu lah, tak payah sebut lah kan. Okay. Yang foam cleanser dia, ada cerita lain pula. Foam cleanser dia 100 lebih, 200 lebih kan. Habis tak jadi juga. Tiba-tiba atomy menjadi kan. Baru RM34 kan foam cleanser. Dia kalau kita sempat atomy ni memang dia tak boleh fokus satu. Raya lah satu pot lah. Yelah, jadi orang lelaki dalam ni sabar je lah bila kami cakap pasal skincare. Okey, doktor juga tengok lagi makanan-makanan yang ada contoh-contoh makanan yang berasid. Lagi kan Tata slide? Nanti ada slide yang mustahak, lagi mustahak. Okey, ni makanan seimbang, faham lah kan kita apa yang kita makan. Jadi you all senang je kalau you berdepan dengan customer yang you nak promote, cakap je lah. Kita membesar dengan makanan dan minuman, right? So bila you sakit, makanan minuman ni tak betul. Jadi dalam atomy, kita ada concentrated makanan yang nak bagi balik apa you tak bagi selama berapa puluh tahun ni. Cakap macam tu je lah. Untuk start the conversation. Okay. Okay, this is the chart. Kalau you tengok macam chart test pH tadi tu kan. 07 tu acid Nampak 07 acid, 714 alkali. Bacaan sihat kita kat sini ditulis 7.365, maknanya 7.4. Okay, cancer saya tak tulis sini tapi cancer is 5.5. Boleh nampak? Bacaan mayat bermula daripada 2.5.
Boleh faham ke? Jadi you tengok air yang kita masukkan hari-hari, air yang asid. Kopi tu yang cawan tu, kopi Nescafe. Yang kat bawah tu nampak tak kotak kuning Lipton. Tu teh Lipton, teh tarik ke apa benda. Yang dalam botol tu semua dia acidic atau pH dia drop sebab gula putih dalam dia. Kita biasa dengar kan white sugar is a problem, right? Yep. Boleh nampak kat situ. Jadi dekat sini 5.5 bacaan kanser. Rokok ni, saya tak tulis dia punya ni dalam catatan ni. Actually dia 5, mungkin the next chart kot. Dia actually 5.7, acidic. Air masak 6, acidic juga. Okay. Slightly acidic. Air zam-zam 8. Cuma air yang 10 tu air yang adik-adik zam-zam yang saya ada lah. Ya. Yeah? Okay. Jadi apa tu, you punya pH ni, okay, sebenarnya every activity in the body and outside the body buat pH you down. pH ni potential hydrogen you down. With the use of oxygen, with the formation of carbon dioxide, your punya potential hydrogen drop. Okay, you berlari, bercakap, badan you memperoleh. Kalau dalaman, okay, sorry. Kalau dalaman, jantung berdenyut, makanan diproses. You stress, you negatif, acidic. Okay. Aktiviti luaran, I bercakap, you berlari jalan pun pH drop. So you kena ambil things yang above 7.4. Tu sayur-sayur. Saya tak lukis buah kat situ kerana buah ni memang fitrah dia acidic. Tetapi when your body punya air cukup, vitamins tu mengakalikan you. Kan lemon kan acid. Kan? Limau kan acid. Betul? Tetapi it becomes alkali atau dia mengakalikan badan you provided your water is enough. And you are drinking good water, alkaline water. Jadi selalu saya bercakap dengan pesakit, sayur-sayur dan buah-buahan dan produk kita pun mengandungi benda-benda ni kan. Mengakalikan kita. Okay. Tapi nampak tak tu burger? Mungkin ada yang tertanya burger. Aduh, aku nak makan burger pH 5. Jadi orang kanser 5.5 bacaan dia. Orang kanser makan burger nak mati. Maknanya your pH going down. Betul tak? Faham? Yep. Semua faham Tapi you have to take it because the protein, the lemak with the burger isi tu dengan karbohidrat, the roti adalah makanan yang memberi tenaga jasad you yang 10% saya cakap tadi. You need it. Okay? Ni tak kisah ni gambar burger. Mana nasi goreng, nasi minyak, pizza, all kategori protein, karbohidrat dengan fat, lemak. Memang mengasidkan you. Tetapi you perlu dia untuk tenaga. Jadi silap kita kat mana sini? Silap kita banyak mana? Your protein, lemak, karbohidrat should be only 20%. Sayur, buah dengan water you should be 80%. Jadi selalu dia ambil contoh mudah lah. You makan nasi lemak. Timun 2 keping, mana 80% you? Ya, betul. Jadi saya buat produk yang ganti 80% tu. Alhamdulillah. Dan kenapa sayur ni memainkan peranan selain daripada minerals, because you need the fiber. You need to help your colon. Alhamdulillah, saya punya produk tu dah berapa puluh tahun dah, tapi Atomy dah masukkan yang fiber tu, slim husk. Doktor, ada pertanyaan doktor. Ni Zata bertanya. RO water acidic or alkaline? RO water tengah-tengah tu, nombor 7. Okay. Dia di tengah-tengah. Jadi air ni dia alkaline macam air zam-zam pH 8 because of the 50 minerals yang ada dalam air zam-zam serupa darah dan tulang kita. Jadi rezeki saya dapat air yang botol hijau tu, mineral dia macam air zam-zam lah. Contohnya. Tu setengah jam dah tolong pesakit saya lah. Sebab nak dapat air zam-zam kan susah kan. Tapi whatever it is, air pH tinggi, ambil tahu apa minerals dalam dia. Okay, vitamins you get from the fruits lah. Okay, fruits. Okay, doktor, saya nak tanya sikit. Kita biasa dengar kan kalau selalu orang kata jangan ambil nenas, jangan ambil mangga yang masam. Itu semua tu akan jadi badan kita berasid. Kan? Adakah itu betul ke doktor ataupun just mitos? Dia akan jadi betul lah kalau you not enough water. Yes. Sebab sifat dia memang acidic. Tapi the vitamins dalam dia sangat-sangat membantu kita. Sangat-sangat. Just drink lots of water with it. Okay, faham. Okay. So apa lagi dekat carta tu saya nak cerita.
Tapi yang makanan 20% tu makanlah tetapi kena jaga. Ataupun ke next episode. Jadi antara 3 makanan ni, saya akan ajar lah macam mana nak jaga darah tinggi semua. Tak ada, saya suka menconteng tapi tak ada benda nak conteng nak tunjukkan. Jadi Akan datang dia conteng. InsyaAllah. Tapi antara 3 makanan ni, jaga-jaga dengan karbohidrat. Karbohidrat. So maknanya gula, tepung gandum, gula, tepung gandum, nasi. Saya pesakit jaga kat situ je, tapi tetap perlu tenaga daripada protein dan lemak. Alhamdulillah. Yang gemuk slim, yang sakit sihat. Nak kurus pun ada dia punya resepi. Tapi kita belum jauh, cuma siapa-siapa yang mendengar ni ajar je pesakit untuk kurangkan karbohidrat. Dan especially gula putih, totally stop. You ambil brown sugar, molasses, madu, banyak di luar sana, stevia, whatever to help. Kalau nak manis jugalah. Alternatif untuk banyak. Kalau siapa-siapa nak mesej saya, silalah nak tanya kan nanti lepas-lepas ni. Terutama umur kita macam ni doktor ya, umur dah 40-an, 50-an, jaga makan doktor ya. Itulah sebab yang mustahak umur panjang tapi tak terbaring atas katil. Kalau Allah panjangkan 90 tahun pun we are atas katil, no point kan. Dah faham kan nak berhentikan apa, kurangkan apa, banyakkan apa kan. And then top up lah dengan suplemen, insyaAllah. Okay. Rasa kita teruja betul dah doktor dari ni. Banyak ilmu yang belajar. Nak lagi doktor? Nak lagi. InsyaAllah. Intermittent fasting. Okay. Kalau cakap pasal fasting ni, kita tak sampai pasal kolon tau, pasal usus. Pasal usus, untuk semua orang biasa dengar kan, penyakit bermula daripada perut kan, usus kan. Dan bila you tak cukup fiber, memang makanan banyak melekat dan cuma saya tak ada gambar usus yang ada poket-poket menyimpan makanan lama tau. Jadi syarat pertama untuk sihat, kita kena ada 95% bakteria baik. That's why orang buat Yakult lah, Vitagen lah, apa lagi, yogurt kan. Tapi but I don't like it because of pewarna dengan pengawet tiruan. If you can make natural, go ahead. Tapi orang mak-mak kita pandai untuk dapat bakteria baik pun, kita tempe from tapai. That's why kalau I pergi kedai Melayu, I akan makan tapai tu dulu untuk merasakan bakteria before I makan. Kita ada probiotics. Okay. Jadi Allah ni dah bagi kita good bacteria dekat mana tahu? Dekat appendix. Tapi some of our kawan mungkin appendix dah kena potong. So how the good bacteria daripada appendix tu nak multiply to become the 90% nak jaga usus you? Okay. Sebab especially kalau pesakit saya yang kata dia buang air besar sekali seminggu, sekali 2 minggu, you bayangkan toksik dalam perut dia tu. Macam mana bakteria nak keluar membiak? That's why masa saya belajar, cikgu kata bila you buang air besar pagi, sebab you memang kena buang air besar setiap hari. Kalau fiber tak cukup memang tak buang air besar setiap hari kan. Jadi bila you dapat buang air besar pagi, breakfast you nak sampai ke usus tu is about 6 hours. So about 6 hours, usus you a bit empty, is a bit alkaline for the good bacteria to multiply. So bila saya belajar macam ni, kita ada puasa lagi best. Kan? Sebab tu kalau saya bagi ceramah, jangan puasa Ramadan saja. Isnin, Khamis, puasa sunat buat di bulan-bulan lain supaya usus tu cantik, good bacteria cantik. Walaupun kita ada probiotik kan, whatever. Yang tak ada appendix dah kena potong, memanglah kena beli kita punya probiotik tu kan. Okay, ataupun saya tengok usus daripada mata, ambil gambar diagnose daripada mata tu, iridologi belakang saya tu nampak cat mata tu. Tu mata tu belakang tu semua tu. Jadi kita nampak rupa usus tu. Sebab ramai pesakit kata dia gastrik, tapi bila saya cek penuh dengan ulcer, dan ulcer ni senang jadi kanser usus kalau tak ubah gaya hidup. Okay, contohnya. Jadi fasting sangat membantu kita untuk merangsangkan bakteria baik. Okay, sebenarnya dan banyak lagi lah benda-benda lain kan. Okay. Okay, nak tengok ada soalan lagi ke daripada peserta? Okay, ada soalan sini doktor. Testimoni COVID, doktor beri apa selalu kepada pesakit? Ada tak? Itulah, kita slide tak ada yang dekat sini. Yang saya dah
Okey, saya bagi contoh je lah. Anak saya, ada masa Ji? Ada. Sila. Okay. Anak saya bos emergency department Tawakal Hospital. Okey, umur dia 45 tahun. Okey. Dah ambil vaksin 2 kali pun COVID positif. Okey. Memang masa dia mesej saya, Mama ambil, nama Dr. Amir. Dia ahli atomi. Okey. Apa tu, positif ni lah. Saya memang terduduk lah bila dia kata tak ambil vaksin ke you all? Kena ambil vaksin dia. Dia orang hospital front line ni memang kena ambil lah. Walaupun dia tak nak pun kena ambil kan. Ambil kan. Jadi apa tu, cuma saya tanya, you quarantine dekat mana? Dekat rumah. So bila dia dekat rumah tu saya sangat bersyukur. Sebab pada masa yang sama kakak sulung saya dengan anak sulung dia kena COVID tapi tak, inilah saya tak dapat tolong sebab hospital. Dia orang bagi dia steroid dengan apa tu lah kan. Apa Panadol semua. Saya tak dapat tolong dengan produk saya. Dia orang meninggal. Pada masa tu lah, dalam minggu tu. Jadi bila anak saya kata dia ni, memang saya mesej 2-3 hari senyap. Lepas dia cakap tu dia senyap. Cuma saya kata apa produk saya ada pada dia, tak banyak, adalah sikit. Termasuk vitamin C, termasuk hemoin ada sebab dia memang beli. And then lepas tu produk-produk saya lah yang nak akalikan darah dia, nak bersihkan usus dia. Sebab masa tu produk usus kita belum ada kan, atomi kan. Saya bagi produk saya semua. Hari keempat baru dia reply mesej saya, Ma hari ni ambil selesa sikit sebab malam tadi dapat tidur. Kalau tidak 3 malam tak boleh tidur dengan panas, dengan sakit badan, sakit kepala, all the symptoms of COVID lah. So bila dia reply tu saya tahu vital force dia dah take over. Yang kita cakap pasal vital force tadi kan, dah mula take over badan dia. Okay, lepas tu saya kata berapa banyak tinggal ubat, dia kata dah tinggal sikit. Sebab saya suruh makan every 1 hour certain product tu. Nak cepat dia akali, nak cepat apa tu virus tu inilah destroy semua kan. Jadi alhamdulillah 10 hari 2 kali saya kena post produk pada dia. Saya nak pergi tak boleh. Okey. Hari 10 test dia negatif. Alhamdulillah. Jadi yang saya bagi memang air untuk, sebab virus tidak merebak kalau you akali, air yang mengakalikan dia. Kedua, bersihkan usus dia, tapi produk saya lah masa tu. Tapi kita dah ada kan silim khas kita kan. Sebab silim khas ni bila you makan, saya buat produk tu dan saya yakin Atomi buat tu pun untuk membersihkan usus cuma kita tak ada gambar usus hari ni lah. Nak tarik keluar toksik-toksik tu. Tapi dia punya kelebihan tu bila dia lalu ikut tekak, kalau ada virus COVID dekat tekak, dia coagulate, dia tarik bawa kat stomach, kena acid stomach, dia mati. Okay. Itu satu. Kedua, jadi saya bagi something similar to apa nama kita punya botanical something, right? Kita punya yang ada silim khas untuk usus tu, yang Atomi punya. Lepas tu saya bagi one product antivirus saya. Lepas tu saya kasih pomegranate. Sebab pomegranate ni salah satu function dia menguatkan tisu paru-paru. Jadi dekat paru-paru bila you kena COVID, peperangan sedang berlangsung kat situ tau. Peperangan. You punya immune system dengan virus tu. Jadi memanglah tanah peperangan tu hancur. Kalau bahasa mudah maknanya tisu paru-paru you memang kong lah. Tapi bila you ambil pomegranate, dan pomegranate bukan untuk paru-paru, untuk tisu the whole body. Sebab tu saya buat saya punya dulu. Saya ada saya punya produk. Tapi bila Atomi ada, saya bersyukur. Untuk ahli Atomi boleh beli. Okay. Jadi dia jaga tau tisu paru-paru tu. Lepas tu saya bagi hemohin sebab dia increase kita punya natural killer cell dan vitamin C. Walaupun dalam pomegranate ada vitamin C tapi kena vitamin C yang concentrated. Bukan sekali sehari tau. Saya suruh dia makan every 2 hours tau. Cepat. Hemohin pun Alhamdulillah. Maknanya memang supplements Atomi ni memang the best lah kan. Okay doktor, saya rasa kita insyaAllah akan jumpa lagi doktor di masa akan datang sebab banyak lagi perkongsian yang nak dengar daripada doktor tentang warna lah. InsyaAllah. Nanti kita carilah tajuk-tajuk. Sebab sekarang ni kita lah nak masuk ke asar. Jadi terima kasih doktor, insyaAllah kita akan jumpa lagi. InsyaAllah.